Secara semula jadi, manusia itu sama, tetapi pendidikanlah yang menjadikan mereka berbeza. Namun, pelajar cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik, malah cemerlang dalam kokurikulum. Mencapai keputusan baik dalam akademik tanpa jati diri atau kepribadian yang sempurna belum cukup untuk membolehkan seseorang pelajar itu dianggap berjaya dalam hidup dan kerjaya. Soft skill amat penting dalam membentuk pelajar itu cemerlang kerana pelajar akan bertindak dalam suasana kepimpinan yang baik. Ju Ariana Ibrahim, pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian dari Universiti Sultan Zainal Abidin, pemenang Anugerah Tokoh Mahasiswa dan pemenang Pemimpin Harapan 2013 Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia, melihat kecemerlangan seorang pelajar haruslah disusuli dengan semangat kepimpinan yang tinggi. Kecemerlangan kepimpinan mahasiswa juga dilihat dari aspek daya tahan yang kuat serta sifat kesukarelawan terhadap masyarakat yang memerlukan. Saya bermula hanya sebagai ahli kesukarelawan polis siswa-siswi, KOSUKSIS, yang mana saya memegang jawatan sebagai Esko Akademik dan Integriti. Dan bermula daripada kepimpinan itu, saya pergi satu tahap lebih tinggi yang mana saya terpilih sebagai salah seorang ahli UNIZA Best Talent Group. Kami dipilih atas dua faktor. Pertamanya adalah kepimpinan, bermaksud penglibatan dalam perkara bukan akademik, dan yang keduanya adalah kerana akademik itu sendiri. Dan selepas itu, saya mula melibatkan diri dalam Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2012 dan 2013. Sebab saya dinilai atas perkara yang telah dilakukan pada tahun 2013. Pada tahun 2013, saya telah dipilih sebagai salah seorang delegasi untuk 10 wakil Malaysia ke Aceh Malaysia Youth Leader Conference, yang mana kami membincangkan rekomendasi yang perlu dicapai di antara pemimpin muda Malaysia dan Indonesia. 3 rekomendasi telah dicapai dari segi kepimpinan, kesukarelawanan dan juga keusahawanan. Dalam aspek sosial, kepimpinan pelajar terbaik perlu meningkatkan fungsinya dalam masyarakat dan negara. Sikap bekerjasama, bertanggungjawab serta prihatin kepada masyarakat di sekitarnya juga adalah ciri dinamika kepimpinan mahasiswa yang dinilai. Dengan pengalaman lalu menyertai delegasi kepimpinan dan kesukarelawan, pelbagai input dapat diambil, disalurkan kepada masyarakat sekaligus memantapkan proses pembangunan, kebajikan dan pembelaan sosial yang semakin dituntut. Dan kalau ikutkan kenapa kesukarelawanan? Orang yang terlibat dengan kesukarelawanan bukan hanya berdiri atas kesukarelawanan semata-mata, tapi dalam dirinya harus ada kepimpinan itu dulu. Dan saya masukkan elemen yang kedua. Dan pemimpin yang baik haruslah ada dua-dua ini. Dekat kepada orang di sekelilingnya. Dan kita pergi tempat yang boleh kita katakan paling maju di Manila. Tapi bila kita pergi ke sana, di situ terdapat terlampau banyak gelandangan, homeless. Bermaksud tempat paling maju pun terlampau banyak orang miskin. Sedangkan bila saya keluar waktu malam, kita disuruh balik sebab tak selamat. Dan apabila saya pergi ke Aceh pula, kita dapat lihat di situ adalah pusat ilmu kerana terlampau ramai cendekiawan dan graduan yang dilahirkan di Aceh, tapi berlaku masalah peluang kerja. Bermaksud kebolehpasaran itu tiada. Secara peribadi juga, apabila bercakap berkenaan anak muda, beliau mempunyai pendapat yang tersendiri berkenaan kebolehpasaran antara 3 negara seperti Malaysia,
Indonesia dan Filipina. Begitu juga dalam memberi penyertaan kepada negara. Kita tengok satu persatu perkara itu. Malaysia kita boleh angkat sebagai negara dalam proses pembangunan. Tapi di Indonesia ini, dia belum tahap negara maju, sedang membangun. Tapi dia berlaku satu masalah berkenaan dengan kebolehpasaran. Tapi di Manila pula berbeza. Di Manila, dia lebih kepada masalah kemiskinan, gelandangan dan sebagainya, lebih kepada kemanusiaan. Untungnya kami yang di Malaysia ini, kita ada kedua-dua elemen itu. Dan kalaulah kita diletakkan dalam satu kumpulan, perkara ini yang kita perlu angkat. Kemanusiaan dan kepimpinan. Seperti kata peribahasa, bapak borek, anak rintik. Itulah ungkapan yang sesuai melalui watak kepimpinan Ju Ariana yang mewarisi bakat bapanya, Dr. Ibrahim Ghaffar, yang merupakan seorang pensyarah sambilan di beberapa buah universiti tempatan. Selain itu, bapanya yang juga bekas aktivis anak alam bergiat aktif sering muncul di dalam dan luar negara dalam pelbagai program penulisan puisi selain deklamasi dan seni lukisan. Beliau juga merupakan seorang aktivis seni silat, sastra dan budaya. Justeru, Ju menjadikan bapanya sebagai ikon yang terbaik dalam memupuk dan merencana kejayaannya dalam pelajaran dan kepimpinan. Saya selalu beri panduan kalau berpersatuan, sikap kita harus bagaimana, mendengar pendapat orang, kemudian bincangkan, debatkan secara terbuka, ambil yang baik. Itu antara panduan-panduan untuk menjadi pemimpin atau kepimpinan. Soal diangkat itu bukan urusan kita. Dia penyayang. Maksudnya dia ni budaknya dia memang tak berapa pandai lah, sederhana. Tapi dia mula nampak bakatnya sejak dia masuk matrik Melaka tu lah. Jumpa selalu dia kalau macam masalah yang berat-berat dengan ayahnya lah. Memang sikap saya, isteri akan selalu serahkan ke hala tuju anak, selalu serahkan kepada saya. Dan isteri saya selalunya mengikut. Ke Uniza ini sebenarnya sejujurnya bukan pilihan pertama. Selain dari jauh, saya pun secara tanpa pengetahuan dia dengan ibunya selalu cakap, sampai ke anak bungsu dapat tempat paling jauh pula. Yang daripada sulung kakak sekitar Lembah Kelang je. Naluri seorang ibu pasti akan merindui setiap anaknya yang berjauhan mencari segunung ilmu di rantauan orang. Apa yang lebih menggembirakan bagi keluarga adalah kejayaan yang dibawa oleh anak, berkongsi suka duka dalam meraih kejayaan yang dikecapi. Sudah pasti detik manis itu menjadi topik bualan utama keluarganya setiap kali Ju Ariana pulang ke rumah. Bagi Ju sendiri, kejayaan yang diraih adalah berkat doa kedua orang tuanya yang menginginkan beliau berjaya dalam akademik mahupun aktiviti sosial dan masyarakat. Bila anda menang tokoh siswa kan, apa yang Mak rasa? Mestilah rasa bangga. Sebenarnya dia ni walaupun dia anak bungsu, dia tak manja.
Dia tak macam kakak dia. Kakak yang atas dia tu lebih manja pada dia. Sebab apa kita beza 3 tahun kan? Sebab 3 tahun. Kakak dia tu lebih dengki pada dia ni. Sebab dia memang berdikari budaknya. Dia tak macam kakak dia. Kakak dia lagi manja pada dia. Dia berselang. Seorang kasar, seorang lembut. Seorang kasar, seorang lembut. Macam-macam tu. Jadi yang ini dia lembut karakternya tetapi tegas. Dia bukan jenis yang putus asa. Dia akan buat sampai. Jadi kecenderungan dia untuk bertanya. Dia selalu bentangkan atau maklumkan apa yang dia nak buat. Dan dia bertanya apa yang baiknya. Dan lagi satu, saya pernah berpesan, mungkin yang ini dia selalu ingat, lebih baik kita buat keputusan silap dari tidak membuat keputusan. Ju bukan saja disenangi oleh ahli keluarganya, malah kemesraan yang ditampilkan Sri Kandi muda ini turut disenangi oleh rakan sekuliah beliau di Uniza. Sudah pastinya, dengan konsistensi yang ditunjukkan Ju terhadap pelajarannya menjadikan beliau sering menjadi tumpuan rakan kampus untuk berkongsi pendapat dan idea terhadap pelbagai isu sama ada berkait dengan pelajaran maupun isu-isu masyarakat dan negara. Dan daripada segitu saya nampak penglibatan pelajar lelaki adalah teramat kurang. Kalau saya bagi nisbah adalah dalam 2:8 kalau daripada 10. Memang pelibatan lelaki amat kurang sekali. Pertama sekali saya melihat dia seorang yang pandai berkomunikasi. Saya rasa itulah pakej utama dia sebagai pemimpin. Kita selalu buat bincangan tentang akademik. Kadang-kadang Ju sibuk dengan program, dia bagi program tak masuk kelas, dia akan berbincang dengan saya, tanya dengan saya apa yang dia belajar dalam kelas, dan selalunya sebelum final exam I dengan Ju akan buat study group. Ju adalah seorang yang sangat peramah dan dia punya penglibatan untuk aktiviti adalah sangat aktif. Ke mana-mana dia pergi pun, apa-apa program dan hal dalam kelas sekalipun, dia akan daripada segi komunikasi dia kira lebih pandai berkomunikasi lah. Dia kena berkomunikasi dengan lecturer, at least dia punya komunikasi untuk mengutarakan pandangan dia. Saya tengok dia seorang yang suka membaca. Kadang-kadang saya akan tanya pendapat kepada dia. Apa kalau kita terlibat dalam benda ni, apa pendapat Ju ni? Rasanya kita boleh ambil pendapat lah daripada dia sendiri. Sesetengah masyarakat berpendapat keterlibatan golongan mahasiswa sangat kurang dalam aktiviti kesukarelawan. Mereka dilihat sebagai suatu kumpulan yang terpisah dengan masyarakat, sedangkan tanpa disedari, peranan golongan pelajar ini sangat penting dalam aspek sosial dan ekonomi. Mereka adalah wajah bangsa pada masa akan datang. Namun, beliau memberitahu mahasiswa harus disediakan platform dalam mewujudkan suatu kolaborasi persepakatan dalam membina kepimpinan yang serba boleh dan dihormati. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, bukan harus semestinya kita terus berada di atas. Tidak. Platformnya ada banyak. Tapi harus bermula daripada bawah. Sebab pemimpin yang baik pun tidak terus tiba-tiba di atas. Sebab kita harus akui satu perkara. Kepimpinan itu harus ada walau di mana platform pun kita berada. Harapan yang pernah terkulai layu kembali sekemekan bawah bayanganku. Setiap manusia ingin percaya, namun tak semua miliki Tuhan. Kau menghampirinya, kesempatan telah pun tiba. Benar jugalah pepatah Melayu pernah berkata, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Setiap kali usaha yang dikerah dengan azam yang tinggi, pastinya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Sri Kandi muda ini adalah permata yang bersinar, sekaligus membayangkan gambaran pemimpin masa hadapan. Semoga Ju Ariana Ibrahim sentiasa cemerlang dalam pelajaran dan bakat kepimpinannya dan suatu hari nanti mampu menjadi ejen pengubah generasinya.
Bila misal katalah bila macam ni dah terkenal lah, jangan sombong. Kita jangan ingat kita tu pandai. Mungkin ada orang yang lebih pandai daripada kita. Kalau kita ada kesilapan ke, kalau orang tegur, kita terima dengan hati terbuka. Saya selalu sebut, jangan lupa kita dari kampung. Dan jangan lupa kita berkampung. Maksudnya kita bermasyarakat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.